Baru-baru ini kita dikejutkan dengan pemergian seorang permata negara iaitu Profesor Ungku Aziz. Beliau dilahirkan dekat London, United Kingdom, mempunyai ayah yang bekerja sebagai askar timbalan setia negeri Johor dan seorang ibu yang berketurunan Turki. Sebenarnya walaupun beliau bukanlah seorang figura politik, beliau telah memberikan sumbangan yang sangat besar dalam advancement orang-orang Melayu di negara kita. Jadi yang pertama, kalau kita tengok sumbangan Profesor Diraja Ungku Abdul Aziz bin Ungku Abdul Hamid ini adalah penubuhan tabung haji itu sendiri. Jadi apabila Ungku Abdul Aziz melihat masalah-masalah yang timbul apabila nenek moyang kita dahulu nak pergi haji, mereka jual kambing, mereka jual kerbau, mereka jual segala apa yang mereka ada untuk tujuannya pergi haji. Tetapi apabila mereka balik ke Malaysia semula, mereka jadi papa kedana. Maksudnya tak ada harta yang ditinggalkan, semuanya telah disumbangkan ke jalan untuk menuju ke Baitullah. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini, Ungku Abdul Aziz telah menulis satu kertas cadangan proposal kepada kerajaan untuk menubuhkan satu lembaga bagi menguruskan hal ehwal orang-orang untuk menunaikan haji, yang mana pada ketika dahulu diketahui sebagai Lembaga Urusan dan Tabung Haji LUTH, dan pada hari ini dia telah menjadi sebuah tabung haji, yang mana kita anak-anak yang beragama Islam semuanya digalakkan untuk menyimpan dana mereka dekat dalam tabung haji. Hari ini tabung haji telah menjadi the biggest sovereign Islamic fund dekat Malaysia. Dekat dalam tabung haji mempunyai 55 bilion ringgit simpanan dan juga lebih daripada 8.3 juta orang pendeposit di dalam tabung haji. Jadi besarnya peranan tabung haji ni. Setiap rakyat Malaysia yang menunaikan haji masing-masing mendapat subsidi sebanyak RM9,900 bagi setiap individu yang menunaikan haji buat kali pertama. Dan seterusnya, sumbangan Profesor Diraja Ungku Abdul Aziz ni juga kita boleh lihat pada dasar ekonomi baru. Jadi apabila British datang ke Malaya, mereka laksanakan dasar pecah dan perintah. Orang Melayu, orang Cina, orang India masing-masing dipecahkan dalam sektor ekonomi yang berbeza, dan orang Melayu tak dapat bersaing dekat dalam sektor perniagaan kerana mereka telah diberikan concentration ataupun penekanan dalam hanya sektor pertanian. Tetapi sektor pertanian tak datangkan hasil yang selumayan sektor pelumbungan dan juga sektor perniagaan. Maka kita boleh nampak concentration of wealth itu hanya berpusat kepada sesetengah kaum, dan orang Melayu pada waktu itu jatuh mereka punya semangat untuk terus bekerja lebih keras untuk negara. Jadi apa yang kerajaan pada waktu itu buat di bawah kepimpinan Tun Abdul Razak dengan nasihat daripada Profesor Diraja Ungku Abdul Aziz, mereka laksanakan dasar ekonomi baru, yang mana kita nak berikan lagi semangat untuk orang-orang Melayu ni tidak membenarkan satu sektor ekonomi itu hanya dimonopoli oleh bangsa-bangsa tertentu. Dan seterusnya kita boleh lihat lagi sumbangan Profesor Ulung Ungku Abdul Aziz ini kepada penubuhan Pusat Asasi Universiti Malaya. Pada waktu itu Profesor Diraja Ungku Abdul Aziz ni dia melihat bahawa tak ramai anak-anak orang Melayu ni sama belajar dalam specifically dalam bidang perubatan. Mungkin dalam setahun dia hanya boleh lihat 5 orang sahaja nak sama belajar. Jadi untuk memberikan stimulus ataupun push, something to push kepada anak-anak orang Melayu ini, dia bangunkan Pusat Asasi Universiti Malaya. Jadi pengiktirafan daripada pelbagai pihak, beliau menjadi hanya seorang yang menerima penganugerahan Profesor Diraja daripada ke bawah duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Beliau juga menjadi rakyat Malaysia yang pertama menerima anugerah akademik daripada sebuah institusi di Jepun. Jadi penganugerahan ini merupakan pengiktirafan dunia terhadap kecemerlangan Profesor Ulung Ungku Abdul Aziz dalam pelbagai aspek dalam kehidupan. Jadi sebagai rakyat Malaysia, kita semua sangat-sangat terinspirasi dan juga menerima manfaat yang sangat besar daripada sumbangan Diraja Ungku Abdul Aziz ini kepada negara, dan marilah sama-sama kita sedekahkan bacaan Al-Fatihah terhadap beliau. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencucuri rahmat ke atas ruh Allah Yarham.